Seorang pelajar hilang tanpa jejak dalam bilik yang berkunci dari dalam. Tiada saksi, tiada jeritan, hanya sunyi dan darah yang kering di atas lantai. Tetapi siapa yang membunuh? Begitulah misteri gelap yang menyelimuti kes kehilangan tragik seorang pelajar asrama, Zahra Khairina Mahathir, yang hingga kini masih belum terungkai. Di sebalik pintu besi yang seharusnya melindungi, tersembunyi satu kebenaran yang menunggu untuk dikuak. Kes ini bukan sekadar kisah kehilangan biasa. Ia adalah kisah mengerikan yang membangkitkan rasa takut dalam setiap ibu bapa, setiap pelajar, dan setiap insan yang mempercayai bahawa asrama sekolah adalah tempat paling selamat untuk anak-anak mereka. Zahra, seorang pelajar cemerlang berusia 17 tahun, ditemui hilang secara misteri dari bilik asramanya pada suatu malam yang kelihatan biasa seperti malam-malam lain. Namun, keesokan paginya, suasana menjadi kelam. Tilamnya masih kemas, kasutnya masih dirak, tetapi dia telah lenyap seolah-olah ditelan malam. Tiada tanda-tanda pecah masuk, tiada rakaman CCTV yang menunjukkan sebarang gerakan mencurigakan. Tiada nota, tiada jeritan, hanya senyap dan ketiadaan. Bagaimana seseorang boleh hilang begitu sahaja dari ruang tertutup? Soalan itu kini menjadi tanda tanya terbesar di seluruh negara. Khabar tentang kehilangan ini bukan sahaja menggoncang pihak sekolah dan keluarga, malah mencetuskan gelombang kebimbangan yang dahsyat di media sosial dan seluruh komuniti pendidikan Malaysia. Ribuan komen, teori dan spekulasi dibanjiri di setiap platform, daripada ibu bapa yang risau, pelajar yang ketakutan, hinggalah ke penyiasat maya yang cuba menyusun semula potongan-potongan misteri ini. Namun, apa yang membuatkan kes ini benar-benar menakutkan ialah kekosongan dalam bukti. Segala yang ditemui oleh pihak berkuasa hanyalah serpihan kecil yang tidak mengarah ke mana-mana. Man Moy terlalu kabur. Tiada saksi mata yang benar-benar melihat sesuatu. Tiada cap jari asing, tiada DNA yang dapat dikaitkan, dan lebih menakutkan, tiada suspek utama. Semua rakan sebilik telah disoal siasat. Semua kaki tangan telah disaring. Namun, hasilnya tetap nihil. Siapakah yang membawa Zahra keluar dari bilik itu? Dan bagaimana? Adakah dia mengenali pelaku? Adakah dia dijemput keluar dengan sukarela? Atau diheret dalam diam? Adakah pelakunya seseorang dari dalam asrama itu sendiri? Seorang pelajar lain? Seorang guru? Seorang pekerja? Atau mungkinkah ini kerja pihak luar yang lebih licik dan terancang? Atau lebih mengerikan lagi, mungkinkah Zahra telah menjadi mangsa konspirasi senyap yang cuba ditutup oleh pihak tertentu? Kes ini mula dibandingkan dengan kes-kes pelajar hilang terdahulu yang masih belum terungkai. Namun, kes Zahra lain. Ia berlaku di sebuah sekolah elit yang terkenal dengan kawalan keselamatan yang ketat. Dan lebih memeranjatkan, setiap kamera keselamatan dalam blok asrama itu pada malam kejadian didapati rosak serentak. Satu kebetulan atau sabotaj. Soalan-soalan ini terus berlegar tanpa jawapan. Sementara itu, keluarga Zahra terus meratap dalam kesakitan dan ketidakpastian. Ibu bapanya merayu dalam setiap sidang media, memegang gambar anak perempuan mereka yang tersenyum, dengan harapan bahawa sesiapa yang tahu sesuatu akan tampil. Namun, waktu terus berlalu dan setiap hari yang bertambah hanyalah memperkuatkan satu kenyataan pahit, Zahra mungkin tidak akan pulang. Kes ini menjadi simbol kepada ketakutan kolektif masyarakat tentang keselamatan anak-anak di institusi pendidikan berasrama. Sejak kehilangan Zahra, ramai ibu bapa tampil mendedahkan pengalaman pelik anak-anak mereka, tentang cahaya yang terpadam tiba-tiba, tentang bunyi-bunyi aneh di waktu malam, tentang rasa diperhatikan oleh seseorang yang tidak kelihatan. Teori semakin liar. Ada yang menyalahkan unsur mistik, ada yang menyangka adanya kultus rahsia dalam kalangan pelajar.
Namun, tiada bukti kokoh yang boleh menyokong apa-apa hipotesis. Dan hingga kini, Zara Khairina Mahathir masih belum ditemui. Dan yang lebih menakutkan, pelakunya masih bebas. Masih dalam kalangan kita. Masih dalam bayang-bayang. Seperti satu bisikan yang tidak mahu didengari, kebenaran tetap membisu. Kesunyian asrama kini menjadi lebih menyeramkan. Pintu yang berkunci tidak lagi memberi rasa selamat, tetapi menjadi simbol kepungan. Seolah-olah Zara dilarikan oleh seseorang yang tahu segalanya dan masih menyembunyikan rahasia itu. Adakah kita benar-benar selamat? Atau adakah kita semua sedang diperhatikan? Jika Anda mempunyai maklumat, sekecil apapun tentang kehilangan Zara Khairina Mahathir, sila tampil. Kebenaran tidak akan muncul sendiri. Ia perlu dicari, walau dalam gelap. Latar belakang dan peristiwa kes Zara Khairina Mahathir. Kehilangan yang menjadi mimpi ngeri nasional. Malam itu, 14 Ogos 2025. Cuaca lembap selepas hujan renyai. Jam sudah menunjukkan pukul 11.47 malam di Asrama Puteri Sri Angsana, sebuah sekolah berasrama penuh elit di pinggir Shah Alam, Selangor. Asrama itu, seperti biasa, sunyi menjelang tengah malam. Hanya bunyi kipas berputar dan derapan kaki warden membuat ronda. Namun pada malam itu, Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 5 yang dikenali sebagai pelajar contoh dan aktif dalam kegiatan kokurikulum, telah hilang dari biliknya yang berkunci dari dalam tanpa jejak. Kehilangan yang berlaku di antara dua waktu pemeriksaan, satu pada pukul 10.30 malam, dan satu lagi pada jam pukul 6 pagi keesokan harinya. Menandai permulaan kepada satu misteri tergelap dalam sejarah sekolah tersebut. Siapakah Zara Khairina? Zara bukan pelajar biasa. Dia adalah anak sulung kepada pasangan profesional. Bapanya seorang juruterkanan, manakala ibunya seorang pensyarah kanan universiti tempatan. Dikenali dengan senyuman manis dan perwatakan lembut, Zara disenangi oleh guru dan rakan-rakan. Dia aktif dalam kelab debat, sering mewakili sekolah ke peringkat negeri dan menjadi ketua pelajar untuk blok asrama tempat dia menginap. Zara adalah simbol harapan dan kebanggaan. Namun, harapan itu musnah hanya dalam satu malam. Apa yang terjadi malam itu? Pada malam kejadian, Zara berkata turut serta dalam sesi belajar berkumpul di Dewan Belajar Asrama hingga sekitar pukul 10 malam. Seorang rakan menyatakan bahawa Zara kelihatan penat tetapi normal sebelum mengucapkan selamat malam dan masuk ke biliknya sendiri. Pintu bilik tidak dikunci dari dalam. Rakan sebilik Zara, Anis Sofia, mendakwa telah tertidur lebih awal dan tidak menyedari apa-apa. Namun, dia terbangun sekitar pukul 2 pagi dan mendapati Zara tiada di katilnya. Dia menangkap Zara ke tandas atau bilik warden. Namun apabila Zara tidak kembali hingga subuh, dia mula panik dan menghantar kepada pihak sekolah. Pemeriksaan segera dilakukan. Tiada kesan pecah masuk. Pintu berkunci. Tingkap bergrill. Semua barang peribadi Zara masih ada di tempatnya. Telefon, kad pelajar, dompet, malah seutas jam tangan yang sentiasa dipakai Zara pun tertinggal. CCTV seluruh blok asrama pada malam itu tidak berfungsi. Pihak teknikal mendakwa berlaku kerosakan sistem elektrik akibat hujan. Namun, rakaman pada hari sebelumnya tiada masalah. Ini menimbulkan kecurigaan, sabotaj, atau kebetulan. Siapa yang terakhir melihat Zara? Beberapa rakan menyatakan mereka melihat Zara berdiri di koridor tingkatan 3 sekitar pukul 10.15 malam. Hanya berdiri di hujung lorong, merenung keluar jendela. Ketika ditegur, dia hanya senyum kecil tanpa berkata apa-apa. Beberapa pelajar menyebut Zara kelihatan muram sejak awal minggu. Namun tiada aduan rasmi atau nota peribadi ditinggalkan. Lebih mencurigakan, seorang pelajar junior, Nur Izzati, mendengar telah terdengar bunyi seperti seseorang menangis tertahan-tahan dari bilik Zara sekitar pukul 1.30 pagi. Tetapi kerana takut dimarahi,
dia tidak melaporkan pada waktu itu. Tindakan polis dan maklum balas sekolah. Laporan polis dibuat pagi itu juga. Pasukan penyiasat khas dari ibu pejabat polis daerah Shah Alam dihantar. Anjing pengesan dikerahkan, tetapi tidak menemui sebarang jejak keluar masuk yang sah. Warden dan guru asrama disoal siasat. Namun tiada siapa yang melihat atau mendengar sesuatu yang luar biasa. Pihak sekolah pula cuba meredakan keadaan dengan menyatakan bahawa kehilangan mungkin bersifat pribadi dan tidak membabitkan unsur jenayah. Kenyataan ini mencetuskan kemarahan netizen dan keluarga mangsa. Mengapa terlalu cepat membuat andaian tanpa bukti, keanehan dan kontroversi? Apa yang menjadikan kes ini luar biasa? Bilik berkunci dari dalam. Tiada kesan paksaan. Zara bukan jenis yang suka keluar malam atau melanggar peraturan. CCTV gagal hanya pada malam itu. Semua kamera blok asrama mati serentak. Tiada saksi sahih, tiada jeritan, tiada rakan sebilik yang melihat Zara keluar. Pelbagai versi kenyataan. Rakan-rakan memberi keterangan bercanggah. Ada yang kata Zara kelihatan murung, ada yang kata dia masih ceria. Pihak sekolah lambat bertindak. Hanya membuat laporan rasmi selepas ibu bapa mendesak. Dunia maya beredar. Kebenaran krim 2. Di media sosial, masyarakat terbelah dua. Satu pihak percaya Zara telah diculik atau dibunuh oleh orang dalam. Mereka menuduh pihak sekolah menutup mulut dan memberi bukti. Pihak lain mendakwa Zara daripada tekanan, akademik, sosial, atau pribadi, dan mungkin sengaja menghilangkan diri. Namun, logik apakah nama seorang gadis remaja tanpa apa-apa bekalan atau peralatan hilang dalam malam gelap tanpa sesiapa melihatnya? Malah, mengapa meninggalkan telepon bimbit, satu-satunya alat untuk mencari pertolongan? Apa yang kita tahu setakat ini? Zara tidak mempunyai sebarang rekod masalah disiplin. Dia tidak mengalami masalah keluarga atau tekanan ekonomi. Tiada sebarang mesej selamat tinggal di media sosial. Semua pintu dan tingkap asrama masih berkunci rapat. CCTV hanya rosak malam itu dan dibaca 2 hari selepas kejadian. Kes Zara Khairina Mahathir terus membeku dalam misteri. Dan yang paling menyeramkan, mungkin pelakunya masih berada di sana, di sekolah, dalam komuniti, berlakon seperti tidak tahu apa-apa. Kita tidak boleh terus diam. Zara bukan statistik, dia adalah anak seseorang, kawan seseorang, dan sehingga kebenaran ditemui, tiada siapa yang selamat. Petikan tutur dari netizen. Zara Khairina Mahathir. Misteri yang menghiris jiwa ramai. Dia bukan gadis yang mudah lari dari masalah. Kalau dia susah hati, dia akan cari mah. Tapi malam itu, tiada apa. Tiada message. Tiada panggilan. Hanya senyap. Macam dia diambil dari kami, begitu sahaja. Pin Hanim, Ibu Zara, dalam satu sidang media sambil menggenggam erat gambar anaknya, kehilangan mendadak Zara Khairina Mahathir telah menggoncang lebih daripada sekadar institusi sekolah. Ia telah menghentam jantung seluruh masyarakat, terutama para ibu bapa yang mempunyai anak-anak di asrama. Suasana cemas, curiga, dan kemarahan yang kian memuncak kini menyelimuti setiap ruang maya, Facebook, TikTok, X, Twitter, malah aplikasi WhatsApp Community. Kemarahan yang membara dari hati seorang ibu. Sejak hari pertama kehilangan, keluarga Zara menjadi wajah depan media. Namun bukan kerana mereka mencari publicity, mereka hanya mencari jawaban. Bapanya, Tanner Mahathir Azwan, seorang jurutera yang selama ini tenang, akhirnya pecah emosi di hadapan kamera. Saya hantar anak saya ke sekolah untuk belajar, bukan untuk hilang. Saya tanya pada pihak sekolah, bagaimana dia boleh hilang dalam bilik berkunci? Mereka pandang saya seperti soalan itu tak logik. Tapi yang tak logik adalah kehilangan ini. Seseorang tahu sesuatu, dan seseorang sedang berdiam diri. Keluarga Zara kini disokong oleh gerakan solidariti yang tumbuh secara spontan di media sosial. Doakan agar kebenaran muncul. Suara netizen. Dunia maya yang bergolak telah menjadi trending di
Twitter Malaysia, Facebook dan TikTok. Ribuan video, analisis teori, luahan marah dan air mata dikongsi. Ramai pelajar perempuan mula berkongsi pengalaman pelik, bisikan di malam hari, atau tekanan mental yang dialami dalam sistem asrama yang terlalu senyap dan tertutup. Komen-komen yang menggamit kebimbangan. Kami percaya ada sesuatu yang disembunyikan. Sistem asrama sudah terlalu lama diselubungi budaya diam dan takut. Aputeri tertindas. Satu demi satu pelajar hilang, tertekan, mati, dan semuanya sunyi begitu sahaja. Bukan kali pertama, cuma kali ini rakyat tak mahu diam lagi. Au ayah anak asrama. Saya juga pernah di asrama itu. Malam selalu rasa diawasi. Ada sesuatu yang tidak beres sejak dulu. Pengakuan viral dari bekas pelajar kini ditonton lebih 1.2 juta kali. Jika CCTV rosak secara rawak, itu masih masuk akal. Tapi rosak serentak seluruh blok hanya malam Zara hilang? Tolong jangan anggap rakyat ini bodoh. Komen top di Facebook Berita Nasional. Jiran and Community, dari doa ke demonstrasi. Di kawasan perumahan keluarga Zara di Seksyen 9, Shah Alam, suasana juga berubah. Rumah yang dulunya riang kini sunyi dan penuh tamu takziah. Jiran-jiran mengadakan bacaan Yasin setiap malam. Poster wajah Zara memenuhi pagar rumah. Anak-anak di kawasan itu tak dibenarkan keluar malam. Zara tu budak baik. Tak pernah tinggi suara. Setiap kali nampak dia balik bercuti, mesti salam semua jiran. Kami tak percaya dia boleh hilang begitu saja. Ini tak masuk akal. Pakcik Rashid, jiran sebelah rumah. Malah, lebih 200 orang berhimpun secara aman di luar pagar sekolah pada hari ke-7 selepas kejadian. Memegang poster bertulis, "Kami mahu jawapan, Zara di mana? Asrama, bukan kubur sunyi." Apa yang Zara pernah tulis sebelum hilang? Yang membuatkan keadaan semakin emosional adalah satu ciapan terakhir di akaun X, Twitter. Zara, 5 hari sebelum kehilangan. Kadang-kadang, tempat paling selamat pun boleh jadi tempat paling sunyi dan menakutkan. Tapi, tak semua orang akan faham. Ramai netizen kini mengaitkan ciapan ini sebagai panggilan minta tolong yang tidak disedari. Beberapa rakan menyatakan Zara kelihatan termenung, banyak diam, dan selalu tidur lewat di minggu terakhir. Namun mereka menyangka dia hanya tertekan menjelang peperiksaan SPM. Ketakutan kolektif. Siapa selamat sekarang? Ketika pihak berkuasa masih gagal memberi arah yang jelas, rasa takut mula menyelubungi ribuan pelajar di seluruh negara. Ramai ibu bapa menarik keluar anak-anak mereka dari asrama, sekurang-kurangnya buat sementara waktu. Beberapa sekolah terpaksa menambah warden dan kawalan keselamatan. Ada juga suara-suara mempersoalkan sistem pendidikan itu sendiri. Semegap terlalu tertutup. Mengapa pelajar takut bersuara? Siapa yang memerhati? Siapa yang menyembunyi? Kebisuan yang lebih menyakitkan. Yang paling memilukan mungkin adalah ketiadaan jawaban. Hari berganti hari, Zara masih belum dijumpai dan tiada siapa ditangkap. Kalau Zara sudah tiada, kami mahu tahu. Kalau dia masih hidup, kami akan cari sampai dapat. Tapi yang kami tak boleh terima adalah senyap, sunyi, seperti dia tak pernah wujud. Pan Hanim, dalam linangan air mata. Zara Khairina Mahathir. Manusia hilang, jejak kebenaran yang semakin kabur. Sudah lebih 3 minggu sejak kehilangan misteri Zara Khairina Mahathir, dan penyiasatan masih berterusan. Namun kebenaran seolah-olah semakin menjauh. Walaupun pasukan khas dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dan bantuan daripada Unit Forensik Bukit Aman telah digerakkan, segala usaha bagaikan menemui jalan buntu, dan yang lebih mengerikan, masih belum ada sebarang tangkapan. Langkah-langkah penyiasatan. Terang di atas kertas. Gelap di lapangan. Sejurus laporan kehilangan dibuat pada pagi 15 Ogos 2025, pihak polis menjalankan pemeriksaan tempat kejadian, bilik asrama Zara,
Tiada kesan pergelutan, tiada cap jari asing. Saringan menyeluruh ke atas telefon bimbit, media sosial, email dan log komunikasi Zara. Tiada mesej mencurigakan. Temu bual lebih 60 individu, termasuk rakan sebilik, warden, guru, kaki tangan pembersih, dan pengawal keselamatan. Pemanggilan pakar IT forensik untuk memulihkan sistem CCTV, tetapi semua rakaman malam kejadian didapati kosong, hard disk kosong seolah-olah diformat. Ini bukan kerosakan biasa, ini sabotaj. Sistem ini dilindungi dengan sandaran otomatik, tapi semua data malam itu lenyap. Siapa yang ada akses tahap tinggi ke sistem ini? Pegawai IT yang enggan dikenali. Munculnya nama-nama, tapi semuanya tenggelam dalam keraguan. Walaupun pihak polis belum menamakan sebarang suspek secara rasmi, netizen dan wartawan penyiasatan bebas telah mengemukakan beberapa nama mencurigakan berdasarkan analisis tingkah laku dan hubungan sosial Zara sebelum kejadian. Anis Sofia, rakan sebilik Zara, mengaku tidur sepanjang malam dan tidak dengar apa-apa. Tapi dalam keterangan awal, dia mengatakan bangun pukul 2 pagi dan melihat Zara tiada. Kenapa tidak segera melapor? Kenapa kenyataannya berubah? NCR, pengawal keselamatan shift malam, didakwa tertidur antara jam 12.30 hingga 4.30 pagi. Namun, log rondaan menunjukkan dia menandatangani rekod pukul 2 pre-p 45 pagi. Mustahil menandatangan jika sedang tidur. Pelajar senior lelaki dari blok asrama lelaki berhampiran pernah dilihat bercakap dengan Zara secara rahsia di perpustakaan 2 minggu sebelum kejadian. Ketika disoal, mendakwa tak ingat apa yang dibincangkan, namun tanpa bukti fizikal atau saksi mata yang sah, semuanya hanya tinggal spekulasi. Dan dalam setiap penafian, masyarakat semakin hilang kepercayaan. Saksi misteri dan petunjuk yang menghilang. Beberapa hari selepas kehilangan, seorang pelajar junior, Amira Liana, memberitahu bahwa dia melihat seseorang berpakaian gelap keluar dari blok asrama putri melalui pintu belakang sekitar jam 1.50 pagi. Namun, dia tidak dapat mengenal pasti wajah orang itu kerana kawasan tersebut gelap, dan dia melihat dari tingkap tandas blok sebelah. Polis mengambil keterangannya, namun kemudian menyatakan bahawa kamera yang menghala ke pintu belakang itu juga tidak berfungsi malam itu. Selain itu, bau busuk yang muncul dalam bilik stor lama di tingkat bawah asrama seminggu selepas kejadian, namun hanya ditemui sisa makanan rosa. Anjing pengesan berhenti berlari di tangga darurat, tapi tiada laluan keluar ditemukan. Pelajar lain mendengar suara seseorang berbisik nama Zara dalam tidur mereka berulang kali. Ramai percaya ini hanya trauma. Namun, tak semua setuju. Apakah motifnya? Ini adalah tanda tanya terbesar yang belum terjawab. Tiada bukti menunjukkan Zara mempunyai musuh ketara, masalah hutang, hubungan cinta berisiko, tekanan akademik luar biasa. Sebaliknya, dia digambarkan sebagai pelajar rajin, penyayang, dan tidak pernah terlibat konflik besar. Kalau bukan cemburu, bukan tekanan, bukan buli, maka apa? Siapa sanggup ambil dia dari keluarganya, dari hidupnya, dan sembunyikan? Komen tular dari Bonda Kebenaran. Lihat ke dalam, jangan hanya keluar. Masyarakat kini mula mempertikaikan kemungkinan bahawa pelakunya bukanlah orang luar yang misteri, tetapi seseorang dari dalam. Seseorang yang tahu rutin sekolah. Seseorang yang tahu jalan-jalan gelap, sudut-sudut buta kamera. Seseorang yang mungkin sedang menatap segala kekecohan ini dalam diam. Adakah pembunuh sedang duduk di barisan belakang perhimpunan pagi itu, memandang guru-guru berpura-pura bersedih? Adakah dia bertepuk tangan dalam perhimpunan Solidarity? Atau adakah dia salah seorang dari mereka yang memegang lilin di hadapan pagar sekolah? Lihat kiri, lihat kanan. Adakah Hung Tu sedang anman giwa cungta? Kes Zara Khairina Mahathir bukan hanya sebuah tragedi. Ia kini menjadi pembayang kepada kegelapan yang tersembunyi di balik sistem yang kononnya selamat, bersih, dan berdisiplin. Dan selagi kebenaran belum muncul,
semua orang adalah suspek. Analisis and Theory, kes Zara Khairina. Mahathir, antara kebenaran, takut dan palsu. Apabila masa berlalu dan penyiasatan gagal membuahkan apa-apa kejayaan yang ketara, masyarakat mula bertindak mengikut nalurinya untuk mencari jawapannya sendiri. Satu siri teori daripada kesimpulan yang berasas kepada spekulasi yang menyeramkan mula tersebar dengan kuat di media sosial, forum peribadi, kumpulan Telegram dan TikTok. Ada yang membedah fakta, yang lain mencipta semula tempat kejadian, malah ada podcast jenayah benar memfokuskan kes Zara Khairina. Tetapi di tengah-tengah ribut maklumat, teori manakah yang patut dipertimbangkan? Yang manakah perangkap ketakutan dan paranoia? Hipotesis 1. Zara diculik oleh orang luar. Penerangan. Zara mungkin telah diculik oleh orang yang tidak dikenali, yang menceroboh kawasan sekolah dan mengheretnya pada tengah malam tanpa disedari oleh sesiapa. Ia mungkin seorang penyeleweng, pengedar, atau individu yang mempunyai motif. Analysis. Ia boleh dipercayai. Secara teorinya, ia boleh berlaku, tetapi sekolah ini mempunyai pagar yang tinggi, kamera, walaupun rosak, dan keselamatan. Zara berada di tingkat 3 dan biliknya berkunci dari dalam. Tiada tanda-tanda kemasukan paksa, memanjat dinding, atau memecahkan kunci. Apa yang kurang? Bukti fizikal, bukti pecah masuk, saksi orang asing. Kesimpulan, tidak mungkin. Kebarangkalian rendah, tetapi tidak boleh diketepikan sepenuhnya. Hipotesis 2. Kemalangan terselindung, penerangan. Zara mungkin telah meninggal dunia akibat kemalangan, jatuh ditimpa tangga, sesak nafas, terlebih dos dada. Dan seseorang atau sekumpulan orang, kerana takut atau bimbang, menyembunyikan kematian ini secara rahsia. Analysis. Boleh dipercayai, ini adalah hipotesis yang paling popular, terutamanya apabila mempertimbangkan tingkah laku bercanggah dalam keterangan sesetengah orang. Tanda-tanda sokongan. Rakan sebilik itu memberikan kenyataan yang tidak jelas. Beberapa tempat seperti bilik simpanan lama dan lantai teknikal belum diperiksa secara terbuka. CCTV dipadamkan, tanda membersihkan tempat kejadian. Apa yang hilang? Badan, baunya. Bukti kemalangan, darah, lebam. Tetapi jika kejadian itu berlaku di kawasan yang dikawal ketat, pemadaman adalah mungkin. Kesimpulan, kemungkinan tinggi. Tetapi jika ini adalah kemalangan, maka orang yang menyembunyikannya juga melakukan jenayah berat. Hipotesis 3. Zara meninggalkan secara sukarela atau membunuh diri penerangan. Ada yang membuat spekulasi bahawa Zara berada di bawah tekanan mental, menyebabkan secara sukarela meninggalkan segala-galanya, malah membunuh diri. Analysis. Munasabah. Zara once tweeted cryptically. Kadang-kadang, tempat paling selamat pun boleh jadi tempat paling sunyi dan menakutkan. Tetapi, jika dia pergi sendiri, kenapa dia tidak mengambil telefon, dompet, dokumen pribadinya? Jika dia membunuh diri, di manakah mayatnya? Apa yang kurang? Motif yang jelas, lokasi terakhir diketahui, nota bunuh diri. Tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa Zara mempunyai sejarah kemurungan yang teruk. Kesimpulan, sukar untuk diyakinkan. Bukti yang lebih kukuh diperlukan untuk mempercayai. Hipotesis 4. Zara dilusa oleh seorang kenalan. Penerangan. Zara mungkin telah dipancing keluar dari biliknya oleh seseorang yang dia kenal dan dipercayai. Rakan sekelas, guru, pekerja sekolah. Orang itu mungkin mempunyai konflik pribadi, cemburu, atau sebab pribadi lain. Analysis. Boleh dipercayai? Sangat tinggi. Menjelaskan kekurangan tanda-tanda keganasan. Tiada tanda-tanda penentangan. Sokongan. Zara dikatakan berbual rahsia dengan seorang pelajar lelaki di perpustakaan itu beberapa hari lalu. Dia pernah mengadu tentang seseorang yang membuatnya penat, tetapi tidak menamakannya. Tanda-tanda pintu tidak pecah. Mungkin Zara mengambil inisiatif untuk membuka pintu untuk orang lain. Apa yang hilang?
tiada siapa yang berani mengesahkan atau menuduh orang tertentu. Jika pelakunya adalah seorang kenalan, mungkin selama ini mereka memalsukan kelakuan biasa. Kesimpulan, hipotesisnya sangat meyakinkan, tetapi sukar untuk disiasat kerana pelakunya terlalu pandai bersembunyi. Hipotesis. Sanders. Berkaitan dengan sistem. Seseorang nak diam. Penerangan. Hipotesis yang lebih menakutkan. Zara mengetahui sesuatu, rahsia, salah laku di sekolah, dan menjadi mangsa konspirasi senyap paksa. Analysis. Boleh dipercayai, sambutan yang perlahan, sikap acuh tak acuh awal pihak sekolah, gangguan CCTV, semuanya menyumbang kepada penyebaran teori ini secara meluas. Bahaya. Jika ini benar, ramai orang mungkin berselindung, membuat pementasan dan mengugut orang lain untuk berdiam diri. Apa yang hilang? Motif khusus. Apa yang Zara tahu? Adakah terdapat sebarang bukti yang dia sedang menyiasat atau mengumpul? Kesimpulan. Sukar untuk disahkan, tetapi tidak boleh diabaikan. Terutama apabila kes itu terus berpanjangan secara aneh. Andaikan, kalau pembunuh betul-betul kenal Zara, bagaimana jika orang yang membuatkan Zara hilang adalah orang yang dipercayainya, ketawa bersama, berkongsi rahasia? Itu akan menjelaskan segala-galanya. Kenapa Zara membuka pintu? Mengapa tiada tangisan meminta pertolongan? Mengapa tiada siapa yang mengesyakinya? Dan mengapa tiada siapa yang telah ditangkap lagi? Kerana semua orang melihat ke arah yang salah. Pembunuh terbaik bukanlah orang yang menyembunyikan tubuhnya, tetapi orang yang menyembunyikan wajahnya di balik senyuman yang biasa. Petikan daripada podcast penyiasatan yang terkenal. Zara Khairina Mahathir bukan sahaja hilang, dia dilupakan dalam kebingungan teori, ketakutan, dan kebenaran yang tiada siapa berani hadapi. Hanya seseorang yang tahu apa yang berlaku malam itu. Dan orang itu mungkin tinggal bersama kita, belajar dengan kita, atau senyap dalam gelap. Impak dan pengaruh. Kes Zara Khairina Mahathir lebih daripada sekadar kes hilang. Saya tak sangka, satu kehilangan boleh ubah seluruh cara kita lihat pada sistem yang kita percaya. Penu Farah Izzati, ibu yang anaknya bersekolah di sekolah berasrama penuh berdekatan. Kehilangan misteri Zara Khairina Mahathir bukan sekadar tragedi peribadi atau kesakitan keluarga. Ia telah menjadi kejutan sosial, menggoyahkan keyakinan, menimbulkan panik dalam masyarakat, dan memaksa ramai untuk bertanya. Adakah anak-anak mereka benar-benar selamat apabila mereka melangkah masuk ke pintu pagar sekolah? Impak psikologi terhadap masyarakat. Generasi sedang takut. Sejak kehilangan itu, suasana ketakutan telah merebak ke seluruh masyarakat. Beribu-ribu pelajar asrama di seluruh negara telah mula hilang tidur, takut gelap, dan mengalami kebimbangan yang melampau. Banyak sekolah telah mencatatkan peningkatan dalam kadar penarikan diri dari asrama. Ibu bapa sibuk dalam kumpulan media sosial mencipta kumpulan untuk berkongsi pengalaman melindungi anak-anak mereka, dan sesetengah ibu bapa telah berhenti kerja untuk membawa anak-anak mereka ke sekolah berasrama penuh. Ramai kanak-kanak usia sekolah rendah mula enggan tinggal di sekolah berasrama penuh kerana takut hilang di waktu malam, seperti Zara. Anak saya sejak minggu lepas tak mahu ke sekolah berasrama. Dia kata takut tidur dan tak bangun lagi. Cikgu Roslan, guru sekolah menengah. Kalau satu sekolah elit pun tak boleh lindungi pelajar mereka, macam mana kami nak percaya pada sistem? Komen daripada ibu bapa di TikTok. Kehilangan reputasi sekolah dan sistem pendidikan. Sekolah berasrama penuh tempat Zara belajar pernah dipuji sebagai model disiplin, pencapaian dan keselamatan. Tetapi dalam beberapa hari selepas kejadian itu, imej itu telah runtuh sepenuhnya. Akhbar berulang kali mengkritik kelewatan dalam maklum balas lembaga sekolah. Tiada kenyataan rasmi yang jelas daripada pihak sekolah dalam tempoh 72 jam pertama sehingga menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Beberapa guru dan bekas pelajar telah bercakap secara terbuka, berkongsi bahawa mereka dilarang bercakap kepada akhbar.
malah diancam dengan tindakan tata tertib jika mereka mendedahkan maklumat dalaman. Kementerian Pendidikan terpaksa campur tangan, menjalankan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem asrama di seluruh negara. Beberapa sekolah telah digantung sementara asrama mereka untuk menyemak prosedur keselamatan. Kemarahan awam, keadilan untuk Zara. Dari media sosial ke kehidupan sebenar, gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terbentuk dari hati masyarakat. Keadilan untuk Zara. Keadilan untuk Zara. Gerakan ini bukan sekadar menuntut keadilan bagi seseorang individu. Ia adalah jeritan meminta bantuan daripada ribuan ibu bapa. Sistem mesti lebih telus. Amaran daripada pelajar sendiri. Kita tidak mahu berdiam diri lagi. Tolak pembaharuan. Daripada pengawasan CCTV kepada proses pelaporan orang hilang. Beberapa sorotan daripada pergerakan. Petisi change.rggg. Cari Zara sampai dapat menarik lebih 500,000 tanda tangan dalam masa 10 hari sahaja. Urgers keadilan untuk Zara menjadi hashtag nasional, disokong oleh artis, influencer dan bekas pelajar asrama. Sekumpulan peguam muda menawarkan diri untuk menubuhkan bilik suara, talian rahsia untuk pelajar asrama yang ingin melaporkan keganasan, penderaan atau pelanggaran dalaman secara tanpa nama. Gema dalam kesedaran sosial, terjaga atau tertidur. Walaupun pendapat umum masih belum reda, gelombang kedua lebih mendalam mula berkembang. Universiti mengadakan forum untuk membincangkan kebebasan dan keselamatan pelajar asrama. Ramai penyelidik sosial menegaskan, sistem pendidikan asrama kami beroperasi berdasarkan ketaatan mutlak, bukan kepercayaan. Pakar psikologi muda mula memberikan konsultasi percuma kepada pelajar yang tinggal di asrama, membantu mereka mengatasi trauma besar-besaran. Zara mungkin hanya satu nama, tapi kisahnya adalah nadi yang sudah lama luka. Luka sistem, luka budaya diam, luka ketakutan yang diwarisi. Dr. Yusman Khalid, pakar pendidikan. Tinggal soalan, selepas Zara, siapa lagi? Memandangkan kes itu masih belum selesai dan pelakunya masih bebas, persoalan yang menyeramkan bergema di koridor, bilik darjah, dan bilik tidur ribuan pelajar di seluruh Malaysia. Jika Zara pun boleh hilang tanpa jejak, siapa yang akan jadi mangsa seterusnya? Call to action. Zara Khairina, identiti masih tidak boleh dijawab. Kehilangan Zara Khairina Mahathir bukan lagi kisah satu keluarga, satu sekolah, atau satu komuniti. Ia adalah simbol panggilan bangun untuk keseluruhan sistem, di mana nampaknya selamat, terurus, tertib, perkara masih boleh menyembunyikan kelemahan yang boleh membawa maut. Seorang pelajar cemerlang, hilang tanpa jejak di dalam bilik yang terkunci dari dalam. Kamera rosak pada malam kejadian. Tiada darah, tiada jeritan, tiada saksi, tetapi seorang wanita muda, kehidupan, impian, keluarga telah tiada. Ini bukan satu kes, tetapi panggilan bangun. Zara boleh menjadi kawan seseorang. Zara boleh jadi anak orang. Zara boleh jadi kita, di asrama sejuk, percaya pada orang dewasa, percaya pada sistem. Selagi kes masih belum selesai, diam adalah berdosa. Panggilan kepada komuniti. Jangan membuat spekulasi. Jangan memburu ahli sihir. Jangan ubah kesakitan menjadi tahap. Tetapi, jika Anda mengetahui sesuatu, walaupun butiran kecil, bersuara. Jika Anda seorang lagi mangsa, telah diugut, cari tempat selamat, dan kongsi. Keadilan hanya bermula apabila kebenaran dilihat. Dan kebenaran tidak boleh hidup dalam kegelapan. Untuk sekolah, dewasa, orang yang bertanggung jawab. Ingat, amanah anak adalah sesuatu yang tidak boleh dibina semula selepas ia runtuh. Diam tidak melindungi sesiapa. Ia hanya membenarkan orang jahat bersembunyi lebih lama. Zara tak perlu kasihan. Zara perlukan kebenaran. Ia memerlukan keberanian kolektif untuk menghadapi sistem yang terlalu lama tidak mahu berubah. Kita tidak perlukan lebih banyak teori. Kita perlukan tindakan. Kita perlukan keberanian untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tidak dikunci
oleh ketakutan. Kesimpulan, meninggalkan neraka. Dalam kegelapan, pelaku masih bebas, tetapi keadilan, walau bagaimanapun perlahan, tidak akan tidur. Zara, kalau kau dengar, kita belum and will never berhenti seek.